Pusat Bantuan Guaman di Malaysia ditubuhkan sejak 25 tahun yang dahulu. Dan pada awalnya kami cuma buat untuk orang pekan, tahu tak? Tetapi dalam 15 tahun ini kami tumpukan tujuan kita kepada isu-isu orang asli. Okey. Dan Encik mesti faham Pusat Bantuan Guaman, cawangan Pusat Bantuan Guaman yang pertama diadakan untuk orang asli adalah di Tapah. Okey, pada tahun 1995. Okey. Dan selepas itu kami teruskanlah. Kita dah berhenti. Mula-mula buka di Tapah bukan sahaja kepada orang Tapah, tapi untuk seluruh Perak. Jadi daripada Tapah kita pergi ke semua, lebih kurang semua kampung di negeri Perak dan juga luar dari Perak sampai ke Kelantan, Pahang. Dan sekarang kami telah ada satu komiti lah di Majlis Guam khas untuk orang asli. Kita faham tadi dasar tanah pemberi milikan yang diisytiharkan oleh kerajaan bulan Disember yang lepas, kalau kita teliti secara terperinci, lebih membawa akan mengundang kemudaratan kepada orang asli. Macam saya cakap tadi, hampir 60, sekurang-kurangnya 60% dari tanah orang asli akan hilang. Ya, orang asli hanya memperolehi lebih kurang 40% saja. Dan dari segi implikasi dia, tumpuan kepada pembangunan secara tanaman kelapa sawit dan getah seolah-olah menukar status orang asli itu kepada pekebun kecil lah, ya. Dan kalau kita ikut definisi Akta 134, orang asli berkemungkinan hilang status sebagai orang asli itu sendiri. Sebab akta tersebut menekankan bahawa untuk menjadi seorang asli, seseorang itu hendaklah mengamal adat resam dan cara hidup orang-orang asli. So hidup secara pekebun kecil tu dari segi teknikal dia, dari segi teknikal takrif orang asli itu tidak kena, ya. So kebebasan untuk orang asli itu hidup sebagai orang asli itu dah tak ada lagi. Dan di samping itu penguasaan tanah itu, ya, dari segi adat orang asli itu akan terhapuslah dengan sendirinya, ya. So kita kena sedar implikasi ini sungguh besar terhadap orang asli lah. So, kalau kita tak berhati-hati, masa depan kita akan gelap, betul. Batin cakap, batin, ya, akan jadi gelap, ya. So sekiranya ada penerangan yang mengatakan keadaan di sebaliknya, benda ni bagus untuk orang asli dan sebagainya, kita kena fikir habis-habisan lah. Realitinya tidaklah seperti itu, ya. Kerajaan habis-habisan ini dia cuba implementasikan dasar ini seperti saya katakan tadi. Pertamanya bagi kononnya menyelesaikan masalah orang asli, tetapi yang sebenarnya mengurangkan orang asli daripada membuat tuntutan terhadap semua tanah adat orang asli, ya. Orang asli sebenarnya mempunyai tanah sebagai orang asal di sini, dan sememangnya betul lah orang asli mempunyai tanah adat yang luas dan sebagainya, tetapi dalam dasar ini bila diimplementasikan besok, dilaksanakan besok, tanah kita akan mengecut. Dan ini akan membawa banyak sengketa di antara orang asli sendiri. Pengagihan itu sendiri, ya, akan mengakibatkan banyak sengketa lah di antara orang-orang asli itu sendiri. Sebab seperti saya cakap tadi, sistem pengagihan tanah, penguasaan tanah kita yang sedia ada tidak serata. Setengah orang dia berpegang, pegangan dia besar, setengah orang kecil dan sebagainya di bawah. Dasar ini seolah-olah kita disamaratakan, ya, diagih jumlah yang sama. Siapa yang lebih dari jumlah tu akan terpaksa diberi kepada orang lain, ya. So siapa yang telah banyak membuat usaha terhadap tanah itu, ya, akan kehilangan lah. Dan kalau kita lihat dasar itu, kita tidak dibenarkan untuk tuntut sebarang pampasan. So hilang macam tu sajalah, ya. Siapa yang tahu Akta 134? Semua tahu sini Akta 134? Akta 134 ni dia 19 section juga. Satu hari semua boleh baca. Tapi walaupun keadaan macam tu, dalam satu hari sudah boleh baca dan mengetahui apa yang berlaku dalam akta tu, apakah isi kandungan akta tersebut. Lebih daripada 50 tahun dah, mana-mana saya pergi, saya minta orang asli apa yang ada dalam Akta 134 ni
Jawapannya macam tadi lah. Kita tak tahu. Ini silap siapa ni? Bila ada tu ceramah kah, taklimat kah, datang, duduk dalam dewan, diam, dengar, dapat duit, dada. Ha? Mana boleh macam tu? Kita kena tanya soalan. Ha? Jangan kita anggap yang memberi ceramah tu, yang memberi taklimat itu, semua dia cakap ni benar. Mungkin saya sendiri pun salah banyak. Tapi kalau orang asli sudah ada pelajaran, dia kata, Encik Agustin, you cakap tadi ada 19 section kah? You tunjuk pada saya 19 section, sepatutnya ada 20. Habis saya pun kata, betul kan ni 20? Jadi saya tahu saya sudah silap. Jadi semua pun kena belajar. Jangan kita harapkan orang lain akan buatkan semua untuk kita. Kita sendiri pun kena bersungguh-sungguh untuk mempertahankan dan melindungi hak kita sendirilah. Ini termasuk orang asli lah. Sebab itu saya kata, ambilkan buku ni, kalau boleh baca apa dalam kandungan ni. Lepas sudah baca, baru kita boleh bincang dengan orang asli. Dan baru kita boleh bincang dengan peguam-peguam. Apa Section 1 ni? Section 1 ada cakap, sebelum permulaan Section 1 tu ada dia. Permulaan tu, Akta 134 adalah satu akta untuk perlindungan, pembangunan dan kesejahteraan orang asli. Cantik ni. Tapi lebih daripada 50 tahun orang asli sudah membangun. Saya tengok keadaan sudah lebih meruncing juga sekarang. Lagi teruk keadaan. Apa sudah jadi ni? Ini akta cakap perlindungan, pembangunan, kesejahteraan. Tapi yang berlaku tu berlainan. Ini ada problem lah mana-mana. Kita kena tengok apa pasal sudah jadi macam ni. Akta itu, anda tahulah, untuk orang asli ya. Kalau tak ada tanah, tak ada orang asli lah. Sebab itu orang Semai ada kata walatik wala ada lah, wala ada wala sunoi lah. Tak ada tanah, tak ada adat. Tak ada adat, tak ada orang sunoi. Itu tanah sangat penting. Sebab itu kita mahu tahu apa yang akta ini menyebut mengenai tanah. Kita pergi ke ini akta ni 54 dah. Sekarang dalam tahun baru-baru inilah daripada tahun 2006 sekarang ada kes-kes di mahkamah. Dalam kes-kes ini mahkamah sudah membuat keputusan bahawa orang asli ada hak. Dan apa hak? Hak terhadap tanah. Dan apa tanah itu? Tanah itu bukan tanah sebarangan. Seperti yang saya dengar sekarang ni, Jabatan Hal Ehwal Orang Asli memberi taklimat workshop tanah warisan. Apa itu tanah warisan? Apa maksud tanah warisan itu? Jangan simply pakai juga perkataan. Jangan sewenang-wenangnya keluarkan perkataan. Kita mahu tahu apa erti tanah warisan itu. Apakah dia punya isu undang-undang tanah warisan itu. Jangan sebut-sebut sahaja tanah ini, tanah itu. Tapi dalam mahkamah sudah memberi pengiktirafan tanah yang diduduki oleh orang asli untuk turun-temurun itu adalah tanah adat. Itu adalah satu istilah undang-undang, tanah adat. Dalam bahasa Inggeris kita kata customary communal land. Dalam bahasa Inggeris lah. Tanah adat itu memang ada unsur-unsur undang-undang. Itu adalah ungkapan undang-undang. Jadi mahkamah sudah buat keputusan baru-baru ini. Tanah-tanah yang diduduki oleh orang asli ini adalah tanah adat orang asli. Macam mana dia adat ni? Dia diberikan kepada orang asli, bukan diberikanlah, diserahkan kepada orang asli oleh nenek moyang supaya anak-anak, cucu-cucu, cicit menjaga tanah itu. Jangan rosakkan tanah itu. Jangan hapuskan semua yang ada dalam tanah itu. Semua kena pelihara. Itu tanah adat. Ungkapan itu sudah ada. Mahkamah sudah memberi pengiktirafan. Tapi akta ini tak mahu juga memberi pengiktirafan. Dalam akta ini satu perkataan pun tak ada tanah adat. Dia kata reserve orang asli lah, tanah yang diduduki oleh orang asli lah, tanah yang kebanyakan orang asli yang duduk lah. Macam-macam ungkapan lah, macam-macam definisi dia bagi. Tapi dia tak sebut tanah adat orang asli. Kalau macam tu, kalau itu yang merupakan akta ini, adakah akta ini untuk perlindungan, pembangunan dan kesejahteraan orang asli?
Oh. Ha? Ada ha? Mana boleh mahkamah cakap ini tanah ada orang asli, tapi ini akta cakap tak ada. Dia cakap saja. Jadi akta sudah tak bagi perlindungan. Mahkamah sudah bagi perlindungan, tapi akta sudah tak mau bagi perlindungan. Apa akta ini? Cakap juga untuk perlindungan orang asli, pembangunan orang asli, kesejahteraan orang asli. Kita kena faham. Kalau orang cakap, kita jangan dengar sahaja. Kita ambilkan pengetahuan itu, lepas tu kita membuat perbandingan. Apa yang sebenarnya berlaku, kita tengok. Cakap macam ni, lain yang berlaku. Itu orang kata, cakap bukan serupa bikin. Ini masalah lah ni. Jadi kita tengok. Kalau sesuatu akta tu sudah tidak lagi mampu untuk memberi perlindungan kepada orang asli, anda maukah akta tersebut? Cuma dia yang cakap tu ada sedikit kena-mengena dengan apa yang saya cakap, sebab tu saya berikan dia masa untuk cakap. Saya katakan, dia kata, saya tak setuju akta ni, apa-apa yang tak betul dalam akta tu kita mansuhkan saja. Itulah yang kawan kita tadi kata. Tapi sekarang persoalannya, bila saya sebutkan yang 1 hingga 19 semua pun tak guna. Apa ni? Apa nak buat? Buang sajalah. Kita pakai yang Buang sajalah. Cari perlindungan baru. Apa perlindungan baru? Ada di Perlembagaan Persekutuan. Memang ada. 85C sekarang. Kita sekarang sudah sebut sebab 85C. 85C itu hak istimewa untuk orang asli. Kita buat sedikit pembetulan dalam Akta 5C. Kita guna pakai Akta 5C, artikel 58C, Perlembagaan Persekutuan. Di situ kita lihat bagaimana kita boleh melindungi orang asli.